Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaz bin Adnan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk iaitu saksi. Baiklah, menurut Fasa 1 angka 26 Undang-Undang Hukum Acara Pidana iaitu KUHAP, yang dimaksudkan dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan menggunakan kepentingan penyelidikan, peruntukan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jadi keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh daripada seseorang atau orang yang lain, iaitu saksi yang lain, tentang sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alaminya sendiri. Jadi keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti, alat yang mana bukti apabila disampaikan di depan persidangan, iaitu fasa 185 ayat 1 KUHAP. Kemudian keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami sendiri. Saksi ini bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan atau asumsi dari saksi tersebut. Seterusnya, isu semasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perak akan memanggil beberapa saksi berhubung siasatan isu pemberian tanah seluas 18.8 hektar kepada sebuah syarikat di Kuala Bagan, Tiang, Parit Buntar yang dikaitkan dengan seorang esko kerajaan Perak. Pengarah SPRM Perak, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad berkata, antara saksi yang bakal dipanggil termasuk daripada Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak bagi membantu siasatan. Menurutnya, selain itu, saksi dari pejabat daerah dan tanah juga akan turut dipanggil untuk memberi keterangan berhubung laporan yang dibuat oleh Angkatan Muda Keadilan iaitu AKM Perak pada sebelum ini. Definisi saksi. Saksi adalah yang memberikan kepastian kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan, pendengaran, sentuhan dan peribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Saksi yang dalam bahasa Inggeris disebut dengan witness merupakan orang yang memiliki informasi tangan pertama tentang sebuah peristiwa atau kejahatan, memakai daya seperti pendengaran, penglihatan dan sentuhan dan juga penciuman. Saksi juga dapat membantu untuk memastikan beberapa pertimbangan yang penting di sebuah kejadian atau kejahatan. Seterusnya iaitu dalil saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Surah An-Nur al-ayah 13, yang bermaksud sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suralih Putra bin Samri daripada Keladi SI 4D. Seterusnya saya akan menerangkan tentang syarat saksi. Syarat saksi yang pertama yang dinamakan tahammul yang bermaksud membawa, iaitu kesanggupan memelihara dan menghafal kesaksian. Dan yang kedua yang dinamakan ada, yang bermaksud menunaikan, iaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syarak. Seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum untuk menjadi saksi. Syarat umum yang pertama, mestilah orang yang berakal. Jadi orang yang gila tidak dibenarkan untuk memberi
keterangan ataupun menjadi saksi. Kerana apa? Apabila orang gila ni memberi saksi ataupun keterangan, maka tiada siapa boleh percaya dia. Jadi mestilah orang yang berakal, orang yang boleh berfikir. Yang kedua, mestilah orang itu adil. Yang ketiga, beragama Islam. Yang keempat, mestilah sudah dewasa atau balik. Jadi kanak-kanak atau budak-budak tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. Kerana apa? Kerana kanak-kanak ni, budak-budak ni tidak boleh berfikir dengan baik lagi. Jadi orang yang boleh berfikir dengan baik ialah orang yang dewasa ataupun orang yang dah balik. Ada yang kelima, orang yang merdeka. Jadi kalau pada zaman Nabi dahulu ada hamba. Jadi hamba tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. Dia mestilah orang yang sudah merdeka. Yang keenam, harus ia mengetahui benar-benar orang yang disaksikannya itu waktu ia menunaikan kesaksian. Seterusnya kita pergi kepada keterangan orang buta. Sebenarnya orang buta ni tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. Tapi walau bagaimanapun, ulama tetap membenarkannya tetapi mempunyai 5 perkara. Perkara yang pertama iaitu tentang kematian, keturunan, dan yang ketiga, milik mutlak. Contohnya dalam kes seseorang mendakwa sesuatu sebagai miliknya dan tiada siapa yang membantahnya. Lalu orang buta memberikan keterangan bahawa barang tersebut mempunyai pemilik. Dan yang keempat iaitu terjemahan, menjelaskan dan menerangkan maksud keterangan yang disampaikan oleh pihak yang berlengah dan para saksi. Ini kerana perbuatan ini hanya bergantung kepada suara dan bukan kepada penglihatan. Dan yang terakhir sekali iaitu tentang keterangan terhadap orang yang ditangkap, iaitu orang yang dipegang. Contohnya seseorang membisikkan sesuatu pengakuan atau perceraian atau sebagainya kepada orang buta, lalu dia memegangnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiqul Hakim bin Anwar. Saya dari kelas DSI 4D. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah pembuktian dalam Islam. Terdapat 6 kaedah pembuktian. Yang pertama adalah al-iqrar, iaitu pengakuan. Pengakuan merupakan kaedah pembuktian yang paling ketara antara kaedah pembuktian yang lain kerana terdapat tuntutan atau dakwaan yang tidak mempunyai pembuktian seperti kesaksian dan sebagainya. Dalam keadaan tersebut, pengakuan menjadi kaedah pembuktian yang tunggal dan kuat. Jadi kaedah yang kedua pula ialah al-syahadah, iaitu kesaksian. Dari sudut bahasa, al-syahadah bermaksud menghadirkan atau penerangan atau kabar yang pasti, iaitu kata-kata yang diucapkan hasil daripada maklumat yang diperoleh melalui penyaksian. Dari sudut istilah pula, kesaksian bermaksud pemberitahuan yang benar untuk mensabitkan sesuatu hak dengan lafaz syahadah dalam majlis penghakiman. Selain itu, kesaksian juga ditakrifkan sebagai pemberitahuan tentang sesuatu hak orang lain terhadap orang lain dengan lafaz aku bersaksi. Jadi kaedah yang ketiga pula adalah al-yamin, iaitu sumpah. Terdapat 2 jenis sumpah. Yang pertama sumpah di luar mahkamah dan yang kedua ialah sumpah di dalam mahkamah. Sumpah di dalam mahkamah yang dilakukan atas permintaan hakim merupakan sesuatu kaedah pembuktian yang hendaklah dilakukan menggunakan lafaz Allah SWT dan sifatnya. Sumpah diterima sebagai satu kaedah pembuktian dalam Islam berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud keterangan hendaklah diberikan oleh pihak pendakwa dan sumpah oleh pihak yang mendakwa. Hadis tersebut menjelaskan bahawa sumpah merupakan satu kaedah yang boleh digunakan oleh pihak tertuduh untuk menafikan dakwaan yang dibuat oleh pihak pendakwa. Jadi yang keempat pula adalah al-qarinah, iaitu keterangan keadaan ataupun fakta berkaitan. Perkataan al-qarinah berasal daripada bahasa Arab, iaitu al-muqaranah, yang bermaksud al-musahabah, iaitu bersahabat, bersambung, berserta dan berhubungan. Al-qarinah juga bererti perkara yang menunjukkan maksud yang dikehendaki. Dari segi istilah, al-qarinah bermaksud setiap tanda yang jelas menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Jadi kaedah yang kelima pula nukul al-yamin, keengganan bersumpah.
Nukul al-yamin yang bermaksud keengganan bersumpah merupakan satu cabang dalam pembuktian. Namun, terdapat fuqaha yang memisahkan daripada kaedah al-yamin. Sekiranya pihak yang didakwa diarahkan bersumpah oleh hakim atas permintaan pihak pendakwa bagi menolak dakwaan terhadapnya, tetapi dia enggan berbuat demikian, jumhur ulama yang terdiri daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan satu riwayat dari dalam mazhab Hanbali menyatakan bahawa keengganan pihak yang didakwa bersumpah juga menuntut pengakuan sumpah daripada pihak pendakwa. Menurut pendapat ini, sekiranya pihak didakwa enggan bersumpah, maka sumpah tersebut hendaklah dipulangkan kepada pihak pendakwa. Oleh itu, sumpah tersebut berperanan menguatkan lagi hujah ataupun bukti. Jadi yang keenam pula adalah al-ra'yu al-kabir, pendapat iaitu pendapat pakar. Salah satu cara pembuktian yang diterima dalam perundangan Islam ialah pendapat pakar ataupun dikenali juga sebagai keterangan pakar. Ibnu Qayyim menyatakan bahawa ar-ra'yu al-kabir merupakan kesaksian orang yang ahli tentang sesuatu bidang. Penerimaan pendapat pakar sebagai satu saluran pembuktian dinyatakan dalam Al-Quran. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan tidaklah kami memutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Surah An-Nahlu ayat 43. Jadi seterusnya kita pergi kepada hukum menarik balik keterangan dan implikasinya. Menarik balik keterangan adalah haram sekiranya keterangan yang diberikan adalah benar. Ini kerana penarikan tersebut boleh menyebabkan sesuatu hak diketepikan. Saksi yang menarik balik keterangan boleh dianggap sebagai menyembunyikan keterangan. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu, wahai orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Surah Al-Baqarah ayat 283. Namun sekiranya keterangan yang diberikan adalah palsu, mereka wajib menarik balik keterangan kerana ia adalah keterangan palsu dan merupakan dosa besar. Seterusnya, implikasi menarik balik keterangan. Penarikan balik sesuatu keterangan mungkin dilakukan sebelum ataupun selepas keputusan dijatuhkan. Sekiranya penarikan balik keterangan dilakukan selepas keputusan dibuat, ia mungkin dilakukan sebelum atau selepas hak diserahkan atau hukuman dilaksanakan. Dengan ini, penarikan balik keterangan membabitkan tiga keadaan. Keadaan iaitu yang pertama, menarik balik keterangan sebelum keputusan dijatuhkan. Sekiranya penarikan balik keterangan dilakukan sebelum hakim membuat keputusan, hukuman tidak boleh dijatuhkan berdasarkan keterangan saksi tersebut. Sama ada penarikan balik mereka berlaku dengan memberikan keterangan yang berbeza daripada sebelumnya ataupun tidak memberikan keterangan lain. Ini kerana hakim tidak tahu manakah keterangan yang benar. Yang kedua pula ialah menarik balik keterangan selepas keputusan dibuat dan sebelum hukuman dilaksanakan. Sekiranya saksi menarik balik keterangan mereka selepas hakim membuat keputusan, tetapi keputusan tersebut belum dilaksanakan ke atas tertuduh, jika kes tersebut melibatkan harta, keputusan hakim akan tetap dilaksanakan. Harta tersebut akan dituntut daripada pihak yang bertanggungjawab untuk diserahkan kepada yang berhak. Dan sekiranya kes tersebut membabitkan hukuman, sama ada hukuman yang membabitkan hak Allah seperti zina atau hak manusia seperti tuduh zina, hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan sekiranya saksi menarik balik keterangan sebelum ia dilaksanakan. Ini kerana hukuman ini boleh digugurkan sekiranya ada keraguan. Tindakan saksi menarik balik keterangan dianggap sebagai suatu keraguan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah
menarik balik keterangan selepas keputusan dibuat dan dilaksanakan. Sekiranya saksi menarik balik keterangan selepas keputusan dijatuhkan dan selepas hukuman dilaksanakan, hukuman tersebut tidak boleh dibatalkan kerana keputusan tersebut telah dikukuhkan oleh pelaksanaannya. Oleh itu, sesuatu keputusan tidak boleh dibatalkan hanya berdasarkan sesuatu perkara yang tidak pasti. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, akhir sekali perkara yang akan saya terangkan iaitu tentang ikrar. Ikrar ini dibuat dengan sukarela dan tanpa apa-apa paksaan. Jadi dia tak boleh dipaksa, tapi dia haruslah dengan sukarela. Dan selain itu, ikrar hendaklah diulangi sebanyak 4 kali di hadapan hakim. Seterusnya, ikrar haruslah dibuat dan diulangi dengan tidak ada apa-apa ugutan janji atau dorongan. Akhir sekali, ikrar itu hanyalah boleh diterima sebagai keterangan terhadap tertuduh yang membuat ikrar itu sahaja, yang tidak boleh digunakan terhadap orang lain. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azmuddin bin Ahmad Asri daripada kelas DSI 4C. Saya akan menyambung tentang rakan saya iaitu menarik balik ikrar. Suatu ikrar itu boleh ditarik balik oleh tertuduh yang membuatnya pada bila-bila masa sahaja, meskipun pada ketika itu dia sedang menjalani hukuman. Jika sesuatu ikrar itu ditarik balik sebelum dilaksanakan hukuman ke atasnya, maka tertuduh itu tidak lagi boleh dikenakan hukuman itu. Jika dia menarik balik ikrar itu pada ketika dia menjalani hukum, maka hukuman itu hendaklah dengan serta-merta diberhentikan. Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman dilaksanakan, tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak yang berkuasa, maka dia hendaklah dianggap sebagai telah menarik balik ikrar itu. Dan demikian peruntukan subsection 2 hendaklah terpakai. Seterusnya, larangan bagi saksi berdusta. Jika seseorang memutar fakta dan berbelit lidah sehingga yang benar nampak salah dan yang salah nampak menjadi benar, keduanya terancam dengan firman Allah SWT yang maksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpan dari kebenaran. Jika kamu memutar balik kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Surah An-Nisa ayat ke-134. Keterangan ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar menjadi saksi kerana Allah SWT walaupun ianya berkait dengan keturunan kita dan tidak menjadikan alasan untuk kita menjadi saksi yang palsu atau bohong. Seterusnya, keterangan karinah. Keterangan karinah mempunyai 3 bentuk, iaitu kuat, lemah dan palsu. Bagi bentuk pertama iaitu kuat, ialah suatu petunjuk yang meyakinkan atau petunjuk yang jelas berubah ke tahap meyakinkan. Sekalipun terma yang digunakan adalah karinah al-qati'ah yang baru masuk karinah yang kuat atau pasti, namun para fuqaha memasukkan kepada penkhususan ke tahap zan al-ghalib, iaitu menghampiri ke tahap yakin sahaja. Hal ini kerana mereka mendapati wujudnya kesukaran pada mana-mana kaedah pensabitan, termasuklah karinah untuk mencapai ke tahap yakin. Bahkan mereka juga menganggap bahawa walau setinggi manapun kekuatan suatu kaedah pensabitan, ianya tidak akan sama sekali mampu untuk melangkaui tahap zan al-ghalib
Karina jenis ini berdiri dengan sendirinya dan tidak memerlukan kepada mana-mana pun keterangan sokongan. Selain itu, ianya juga dianggap sebagai suatu keterangan yang konklusif. Bentuk yang kedua pula ialah lemah atau tidak pasti. Jenis ini berserta dengan sumpah pihak yang kena tuntut, iaitu al-yamin al-wajibah. Boleh dijadikan sebagai keterangan awal bagi menangkis dakwaan pihak satu lagi selagi mana belum wujud keterangan yang lebih kuat yang boleh digunakan sebagai hujah. Tambahan lagi, karina seperti ini kerap digunakan sebagai keterangan sokongan. Hal ini disebabkan sifatnya yang tidak boleh berdiri dengan sendirinya dan memerlukan sokongan daripada keterangan yang lain. Selain itu, ianya juga disebabkan darjah kekuatan nilai pembuktiannya tidak mencapai ke tahap zan al-ghalib. Yang terakhir pula ialah bentuk karinah yang ketiga, iaitu karinah al-kazibah. Karinah jenis ini tidak mempunyai nilai pembuktian kerana ianya hanyalah sekadar andaian atau sangkaan yang tidak berasas. Ada kalanya karinah ini mempunyai asas, namun ianya bercanggahan dengan karinah yang lebih kuat. Percanggahan yang berlaku telah mengakibatkan karinah ini terbatal secara langsung dan tidak diterima sebagai kaedah pensabitan atau keterangan. Kesimpulannya ialah kita haruslah menjadi saksi yang berpegang kepada amanah dan kejujuran agar masyarakat memandang kita dengan baik dan Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Tanggungjawab saksi amatlah penting kerana jika dia tidak ada dalam menjadi saksi, yang tidak bersalah akan dihukum manakala orang yang bersalah akan dibebaskan. Oleh itu, keterangan saksi memainkan peranan yang amat penting agar negara kita aman damai dan orang yang melakukan kesalahan akan insaf akan perbuatannya kerana mereka telah mendapat hukuman yang setimpal. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.